Kalau ikut jadual sebenar sebagaimana yang disebutkan oleh saudara Syamsul tadi akan diambil. Saya pun dah serah dah kuliah pagi ini kepada Sidi Rahimuddin atas jadual yang Syekh dah sebut nak sampai, tapi dia sebut oleh kerana ada beberapa masalah, bukan masalah penerbangan. Katanya ada beberapa ulama-ulama Jawa datang ke rumah dia untuk bertemu dengan dia, jadi dia terpaksa ambil kesempatan itu kerana ulama-ulama besar datang. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, malam ini kalau tak ada apa petang ini insya-Allah pukul 3 sampai pukul 6 kita berjumpa dengan Syekh Rahimuddin. Syekh Rahimuddin ni dia keturunan Rasulullah. Dia keturunan Rasulullah berasal daripada gelaran, dia memakai gelaran Azmat Khan. Dia memakai gelaran Azmat Khan. Jadi gelaran Rasulullah dia banyak, ada yang Said, ada Al-Jufri, ada As-Siddiq, ada Al-Habib, ada Al-Idrus, ada Azmat Khan. Jadi Syekh Rahimuddin ini dia berasal daripada keturunan Azmat Khan dan dia memakai gelaran moyang dia dulu ni yang namanya An-Nawawi. Sebab itu dia pakai Rahimuddin An-Nawawi. Nawawi itu gelaran kepada nenek dia dulu. Nenek dia dulu ni kalau tak salah tahun 1800 kot. Dan banyak mengarang kitab-kitab besar yang orang guna pakai sampai sekarang. Kitab-kitab yang sudah berusia sampai dekat 300, 500 dan 600 tahun dah. Nenek dia yang gelaran An-Nawawi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar di Mekah, mengajar di Mekah dan wafat di Mekah. Makamnya ada di Mekah. Di Indonesia keturunan dia berketurunan daripada Sunan Gunung Jati, iaitu keturunan daripada beberapa orang wali songo. Itu di Indonesia. Wali-wali songo ini kebanyakannya keturunan Nabi SAW dan mereka itu ulama-ulama besar. Jadi kalau kita tak jumpa dengan ulama-ulama yang keturunan Rasulullah ni sayang. An-Nawawi itu, Tok Wan dia, Tok Nyang yang kata gelaran An-Nawawi itu, masa duduk di Mekah dulu, duduk mengarang kitab atas unta, sambil berjalan unta pergi sana pergi sini, daripada Mekah ke Madinah dan sebagainya, duduk dalam unta. Kita duduk dalam kereta ada lampu, buntu pun tak baca buku, pening kepala. Tok Wan, Tok Nyang dia tu, An-Nawawi tu duduk atas belakang unta, boleh menulis kitab. Karamah Tok Wan dia salah satunya, bila dia letak je tangan atas kertas, bercahaya tangan tu, kat mana dia tulis sampai habis kitab. Itu karamah. Dia katakan karamah An-Nawawi, bukan Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya tu, tapi ini An-Nawawi lain. Itu karamah dia. Jadi keturunan daripada nenek-nenek moyang-moyang dia tu sampailah kepada cucu-cicit, sampailah kepada Rahim. Syekh Rahimuddin ini ada susur galur darah genetik ulama-ulama dan ilmu-ilmu yang berbakat besar dalam diri para ulama-ulama sekalian. Tapi Syekh Rahimuddin, Sidi Rahimuddin tak pernah, kami pun tak pernah tanya dia Sidi daripada silsilah Rasulullah, kami tak pernah tanya dia, tapi kami tahu lah. Bila ada beberapa kali disebutkan Rahimuddin An-Nawawi Al-Bintani Azmat Khan, bila Azmat Khan tu ada keturunan Rasulullah. Kita kena tahu juga lah beberapa gelaran-gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tahu ni Said dia. Said ni pun banyak. As-Siddiq, Al-Jufri, Al-Idrus, banyak lagi. Dia punya title belakang tu, dia punya trademark ya. Trademark itu, semua itu berdasarkan daripada orang-orang yang terawal, nasab terawal daripada sama ada daripada keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, kedua-dua cucu Nabi SAW itu, maknanya orang-orang yang terawal daripadanya menerima gelaran-gelaran itu dan keturunan Rasulullah ini banyak di Syam, di Syria, di Malaysia, di Indonesia. Macam As-Siddiq, mereka datang daripada Mekah, mereka pergi berhijrah, berniaga dan duduk di Syria, duduk di Libya, duduk di Syam. Kemudian daripada sana mereka bergerak lagi, berniaga lagi, pergi ke Indonesia,
Dan itu banyak Habib macam Habib As-Sagar yang berqasidah Ya Hanana itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka duduk di sana di Indonesia, muka macam muka orang Arab Yaman. Mereka keturunan darah Yaman. Mereka orang asli Yaman, asal Yaman. Tapi dah lama bermustatin daripada sejak Tok Wan, Tok Nyang mereka lagi atas urusan dakwah, berdakwah. Maka mereka terus menetap di sana. Dan kita pun tengok wajah muka mereka ni macam orang Arab Yaman. Orang Arab Yaman ni dia duduk depan kita juga lah, hitam bipor macam dia lah. Mau lepas segak lagi lah. Saya tengok lagi lah. Kat 50 lah. Kalau saya umur tak tulis. Kita muka surat 255 kan. Pas lagi saya selip-selip sikit dengan apa-apa. Ini boleh minum ke? Sudah. Esok buat lupa tak apa. Dia terlupa tak apa. Terlupa. Habis betul lah. Allah. Baik, sidang pembaca sekalian. Sambung kita. Hujah orang-orang kafir. Kita duduk dalam tajuk hujah orang-orang kafir dengan qadar Allah. Kita masih lagi dalam perbahasan qadar qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sidang pembaca sekalian, kamu dituntut mentaati Allah dan tidak menderhakainya sebelum dan sesudah melakukannya. Sekiranya kamu mentaati Allah, maka bersyukurlah kerana hidayahnya kepada kamu. Sebaliknya, jika kamu menderhakainya, maka kamu dituntut supaya bertaubat, serahkan urusan kamu kepada Allah, yakin kepada keadilannya, benci kepada maksiat sebelum melakukannya, supaya ia menyakitkan kamu, dan benci kepada maksiat setelah melakukannya, supaya mendorongkan kamu bertaubat. Hendaklah kamu ketahui bahawa benci kepada maksiat itu bukanlah berarti benci kepada takdir Allah, kerana kamu dituntut supaya membenci perbuatan yang Allah benci dan mengasihi perbuatan yang Allah kasih. Kedua, hendaklah kamu menyetujui dengan keredaan dan kemurkaan Allah, dalam arti kata kamu berpuas hati dengan apa yang Allah redai dan kamu marah apa yang Allah murkai. Yang ketiga, hendaklah kamu ketahui bahawa Allah tidak menyukai kekufuran dan maksiat, serta tidak suka berlaku kepada hamba-hambanya, seperti firman Allah, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan iman kamu dan tidak meredai kekufuran bagi hambanya, dan jika kamu bersyukur, nescaya ia meredai bagi kamu kesyukuran itu. Baik. Ini dia bagi sedikit pengukuhan, pencerahan kepada kita. Sebagaimana yang telah kita maklum, kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan kita diharamkan menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dan selepas, sebelum dan sesudah, maknanya dalam arti kata sebelum ini, kalau kita nak buat sesuatu, kita nak buat sesuatu perkara, kita ada rancang, kita merancang, kita plan, kita atur strategi nak buat sekian benda itu. Maknanya kalau kita nak buat sesuatu benda, buat tak lagi, tapi rancang dah jadi maksiat dah. Merancang itu sudah menjadi maksiat. Dan demikian juga ada benda yang kita dah buat tapi di hujungnya selepas kita buat itu dia jadi maksiat, derhaka kepada Allah. Jadi kita tidak boleh
kita kena jagalah, kita kena pelihara, kita kena jaga diri kita daripada merancang yang maksiat, buat yang maksiat, ataupun bila dah habis kita pula jadi maksiat, jadi benda yang lain. Jadi sekiranya kita mentaati Allah, maka bersyukur kerana kita dapat hidayah. Macam sekarang ini kita dapat hidayah dalam keadaan taat pada Allah. Bukan semua orang boleh datang mengaji pagi-pagi macam ni. Nah, saya balik main butak dah set jam dah. Bukan abang nak pergi beli baju raya ke apa, tak tahu lah. Semalam saya balik, semalam pun pukul 1, pukul 12. Lepas tu singgah beli barang dekat Subang Jaya pukul 11 malam sampai pukul 12, sampai 1. Penuh juga dalam Tesco buka sampai pukul 1 pagi. Jadi pekat beli yang lepas pukul 10 nya kan, orang balik kerja. Jam, lebuh raya pun jam. Tak tahu lah kok orang nak balik kampung ke, nak balik sambut puasa ke, saya pun tak tahu lah. Tu dia mau balik dah saat. Semalam pun jam. Hari Jumaat lagi jam, tambah dengan keluar gaji pula dah. Kalau tak keluar gaji, dia keluarlah sikit. Dia pun nak puasa tu. Tapi saya tengok tiap-tiap kali nak puasa macam tu, dia jam. Dah jam. Main malam lagi masjid tak jam pun. Alamak. Tu yang leceh tu. Siang-siang ni jam kat sana, kalau nak pergi tak boleh. Kalau malam jam beratuk sampai ke rombak tu kan, masjid Pakai Puntak tu penuh kiri kanan, sampai trafik kena buat divert jalan, lecor jalan, tak apa lah. Ni jam tak sangka. Esok mai buat pasal Ramadan lagi jam. Saya sampai tak teringin nak lalu lah. Cari jalan lain. Kemarin saya nak keluar kemarin, jam sampai tahun tu. Pusing balik. Dia kata nak pergi kuliah macam mana naik highway pula. Jadi apabila kita merancang, mungkin kita tersilap dalam merancang, mungkin kita tersilap dalam buat, mungkin kita tersilap selepasnya. Jadi apabila kita buat satu benda dan kita duduk dalam keadaan baik, maknanya kita sedang diberi hidayah oleh Allah. Kita tak nampak hidayah Allah. Hidayah Allah ni abstrak. Kita tak nampak dengan zat, tak nampak dengan mata, tak nampak dengan ain. Hidayah Allah. Tapi di dalam bentuk al-hawas yang boleh kita rasai, yang boleh kita hadam, yang boleh kita rasa nikmat. Bila kita duduk, kita dapat bangkit pagi, teringat pagi ni ada kuliah. Itu hidayah lah tu. Itu hidayah. Tiba-tiba duduk teringat kuliah, demai pula. Alamak, ikan tak beli lagi. Ayam tak beli lagi. Pagi esok nak suap, nak tampam, tak tahu. Demai lah. Hidayah tu kan, dia campur lah dengan tak payah tu. Hidayah dan tak payah. Lepas tu dia pun keluarlah, dia kata tak pergi nak beli makan-makan. Pergilah pakai Pakai Puntak dulu, pergi lajak tengok orang-orang jual apa lah. Dia pun tengok-tengok, hari ni tak pergi tak apa pun, minggu depan lah pergi dulu lah. Tak payah. Bukan payah nak jadi maksiat. Hidayah Allah boleh hilang sekelip mata kalau kita tak jaga. Allah bagi, cuma kita je tak pandai jaga. Bukan Allah tak bagi, setiap orang Allah Ta'ala bagi. Macam kemarin dulu saya pergi tentang kaedah resap Usmani di Ipoh, yang bawah Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang. Ketua Sektor Bahagian Penilaian Pentaksiran Penilaian Negeri Pulau Pinang, dia Cina, nama Tan Kok Ying. Cakap dia pasih Penang. Tengok muka dia pun nampak iras-iras, nak macam Melayu dan Cina kan. Dia dah lama dah antara ketua sektor dalam Jabatan Pelajaran Pulau Pinang yang paling lama pegang ketua sektor. Orang lain dah bertukar lah, dia pergi jadi pengetua lah apa lah. Dia itu ketua sektor. Hebatnya Kok ni, bila dia bercakap masa CP nak bentang, nak present pedagogi tu, dia baru rasmi. Dia dengar perasmian dia. Dia boleh sebut Al-Kuliah, dia boleh sebut Al-Halaqah, dia boleh sebut Sebenarnya Kurma. Malah dia boleh komen pula Sebenarnya Kurma tu. Kita saya tengok Sebenarnya Kurma ala, tapi sikit-sikit je ada kata, sebab banyak sangat potong. Dia pun pada komen. Boleh tengok Bismillah dan sebagainya. Forum Perdana.
Kadang-kadang bila orang buat camp, mana buat seminar khusus pada sebagainya, orang sedia surau, dia sebagai ketua sektor dia kena pergi tengoklah penyediaan tempat pada sebagainya. Dia akan tanya, kadang-kadang dia yang benda pertama yang selalu dia tanya, kiblat belah mana kiblat? Oh, kiblat. Kita Islam Cina. Kiblat mana? Ada benda ni yang you all lupa ni. Apa dia ni? Surau dah ada kiblat, you tak letak kiblat. Dia pula perlu letak kiblat. Itu je lah. Hanya malu. Sebab tu saya bila saya present, saya kata kita ni guru pendidikan Islam ni tak pernah tengok forum perdana, halaqah, al-kuliah dan sebagainya. Silat-silat dah hari ni berpuasan dengar. Ada lah, jangan apa jadi begitu, teruk kan. Diperingatkan oleh orang yang bukan Islam. Cuma dia tak dapat hidayah. Hidayah tu sudah ada, cuma dia tak pilih. Kalau dia tak ada hidayah, dia takkan tengok benda tu, dan dia takkan tahu, dia takkan ambil tahu, malah dia akan abaikan. Maknanya dia sudah ada, cuma dia tak memilih lagi. Sebab itu kami duduk sembang dengan malam mengarah, kata mudah-mudahan lah, tengok Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hati dia pun teringin nak memilih. Maknanya dia melihat, dia dengar, dia tengok. Dia boleh sebut pukul 2:30 ceramah agama radio Mutiara FM. Dia boleh abang radio 2:30 Mutiara FM ada ceramah. Saya dah dengar dalam kereta, kadang-kadang dalam office saya dengar. Itu hidayah. Kita pun sudah diberi hidayah. Ini hidayah itu sudah ada, kita dah pilih. Kadang-kadang mungkin dalam kita dah dapat, kita tak jaga aja. Dan kita tak jaga. Kita dah dapat dah, kadang-kadang kita tak jaga. Jadi sebab itu kalau kita dah dapat hidayah, mungkin kita terlepas hidayah itu. Maknanya bila hidayah itu terlepas, bila kita dapat hidayah, kita akan buat amalan baik, kita akan beribadat. Bila kita terlepas hidayah, kita akan melakukan maksiat. Dia dua tu je. Ada hidayah, kita akan buat baik. Tak ada hidayah, kita jadi maksiat. Bila kita buat maksiat, mana kita buat dosa pada Allah, kita derhaka pada Allah, ketika itu kita dituntut untuk bertaubat. Bukan maknanya Allah Ta'ala ambil hidayah dan Allah tidak bagi hidayah. Allah dah bagi, sebab kita aja tak mau jaga, kita aja tak mau pilih, kita aja tak berminat untuk pilih hidayah itu sebagai guide kehidupan kita. Jadi kita pun memilih sesuatu yang bukan hidayah, sesuatu yang bukan menjadi ibadat, sesuatu yang bukan berkebajikan, sesuatu yang tidak ma'ruf. Akhirnya kita ini tergolong dalam golongan-golongan orang-orang yang sesat, orang-orang yang bermaksiat, melakukan maksiat kepada Allah. Sebab itu kita dituntut untuk bertaubat. Bila kita bertaubat, dia kata di sini, hendaklah kamu ketahui bahawa benci kepada maksiat itu bukanlah berarti benci kepada takdir Allah. Maknanya kalau kita buat jahat, kita buat salah dan kita bertaubat, bertaubat itu bukan maknanya kita benci. Allah, aku bencilah, Allah Ta'ala takdirkan aku buat sekian-sekian. Tak, bukan begitu. Tidak ada salah pun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak salah pun, yang salah kita. Allah dah bagi dah kepada kita sekian-sekian, kita je tak jaga. Jadi kita bagi duit kepada anak di sekolah, bagi RM2, dia pergi hilang. Kita nak buat macam mana kan? Dia bukan kita tak bagi, kita bagi, tapi dia yang menghilangkan duit itu. Balik cerita, ya, duit hilang, tak ada makan, nak beli buku tak boleh dan sebagainya. Pasal apa? Tak tahu dah. Tak dalam meja, kau ambil. Bubuh dalam poket, pergi main bola, terkeluar habis duit tu. Jadi telinga rumput, hilang tak ada. Jadi hidayah sudah diberi, kita je tidak bijak untuk menjaga. Kalau suruh dia pergi cari, cuba pergi cari taman Amin tadi. Pergi cari, jumpa 5 kupang, jumpa juga sikit. Kalau jumpa, kalau kita tidak, kita hidayah kita juga mungkin hilang. Cuba kita taubat, kita bertaubat. Makna bertaubat ini kita restructure balik, kita check balik, buat muhasabah balik diri kita. Di mana salah aku, di mana silap aku, apa planning aku, apa perancangan aku yang tak kena dan sebagainya, kurang di mana. Sebab itu kita bertaubat bukan berarti kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala dah takdirkan untuk kita buat jahat. Tidak. Demikian juga orang yang jahat tidak boleh mengatakan bahawasanya tak apalah, hampa ni Allah Ta'ala pilih untuk buat baik. Allah pilih hampa untuk buat baik, kami ni Allah tak bagi kami buat baik. Pun tak kena juga. Kerana kita yang memilih. Kita yang memilih. Kalau kita boleh pilih,
Yang baik itu malah kita akan dapat kebaikan. Kalau kita sendiri pilih yang jahat, jahatlah pada diri kita. Tidak ada salah pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah kamu menyetujui dengan keredaan dan kemurkaan Allah. Dalam arti kata kamu berpuas hati dengan apa yang Allah redha dan kamu marah apa yang Allah murka. Kita bertaubat ini, kita bersetuju, menandakan bahawasanya kita bersetuju dengan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemurkaan Allah. Maknanya kita sonok, kita setuju. Apa yang Allah tak bagi, kita setuju. Apa yang Allah suka untuk kita buat, kita pun suka. Apa yang Allah suruh kita buat, Allah suruh kita ibadat, kita seronok beribadat. Maknanya hidayah itu yang kita pilih. Apa yang kita benci apabila Allah benci kita melakukan maksiat, maka kita tinggalkan maksiat. Maka itu yang kita suka kerana Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, hendaklah kamu ketahui bahawa Allah tidak menyukai kekufuran dan maksiat serta tidak suka berlaku kepada hamba-hambanya. Allah tak suka kejahatan-kejahatan ni jadi kepada kita. Kita pun tak mau suatu benda macam tadi saya bagi contoh. Kita pun tak mau bagi duit ke anak. Duit anak hilang, kita pun tak mau. Dan mana Allah, bila Allah bagi hidayah kepada kita, Allah tak mau hidayah itu hilang daripada kita. Tapi kenapa hilang? Kerana kita yang tidak jaga. Itu satu. Yang kedua, kalau hidayah itu hilang, Allah sikit pun tak rugi. Kita bagi RM2 ke anak, duit dia hilang, kita tak rugi pun. Sebab kita ada lagi duit kan. Balik mai abang ayah, duit hilang RM2. Mak, duit hilang RM2. Itulah kita belecak, kita mau pula. Atau nak beli pula, nak buat pula lagi RM2. Ni jaga elok ni. Jaga elok ni, ikat kat tengkok. Bola besti. Kalau hidayah hilang, dia rasa rugi. Manusia yang hilang hidayah, manusia akan rasa rugi. Tapi bagi Allah yang bagi hidayah, Allah tak rugi pun. Ibu bapa yang bagi duit pada anak, ibu bapa tak rasa rugi pun. Sebab kita masih ada banyak lagi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Kalau kamu kufur, Allah Ta'ala ni kaya daripada kita. Cuma wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tak suka kita ni buat jahat. Allah tak suka kita ni gagal. Allah tidak suka kita ni lalai. Sehingga kita ini tinggalkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu redha, kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala akan redha kepada kamu. Maknanya dengan hidayah yang kita ada, kalau sebagai tanda orang bersyukur, dia akan jaga. Macam saya dulu, saya tanya, kalau bawa duit banyak takut hilang lah, buat tahu lah. Bolas tukin, berarti pakai kasut. Dulu kan, bolas tukin ni, tak buat kasut tu, pakai doa rasa timbul je. Macam cikgu nak minta lah. Dulu mana ada nak beli beg duit RM1, RM2 macam lah ni, Superman lah, Troman lah. Dulu mana nak ada kan, bagi duit kan, macam mana nak buat ni ha. Pakai seluar pendek dan ikut pakai seluar tua kan. Nak buah ke belakang lagi, piduk meloncat. Jadi rapat pokok kan, kepala turun ke bawah tu, keluar dengan duit-duit tu. Jadi bolas tukin, tulang kasut. Kalau tujuh kasut, kasut tukin tak tujuh lagi. Bila cikgu minta, buka kasut, buka stukin. Kemudian hangit bagi ke cikgu. Dulu siapa anak saya, dia tak mau ikut. Alamak, malu lah ke cikgu. Malu pergi. Kata abah dulu ngaji macam tu lah. Mana nak pergi beli? Nak pergi beli beg duit kan. Pergi sekolah pun bawa beg plastik je. Setiap hari buat pakai. Budak lah suruh buat pakai, tak mau. Malu buat pakai lah ni. Tak standard lah apa lah. Baik, yang keempat, muka surat seterusnya, membahas masalah qada dan qadar. Dalam masalah qada dan qadar, dikehendaki daripada mukmin berpegang kepada dasar qadar Allah adalah tersembunyi dan membahaskannya tidak digalakkan. Kerana cukuplah bagi seseorang mukmin bahawa ia mengetahui, pertama mengetahui pengertian qadar dan darjatnya. Yang kedua, beriman dengan qadar Allah. Ketiga, beriman bahawa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, beriman bahawa Allah menciptakan segala sesuatu. Yang kelima, beriman bahawa apa yang Allah tidak kehendaki, ia tidak akan berlaku. Yang seterusnya, beriman bahawa Allah Maha Adil, tidak menzalimi seseorang pun.
Dan yang terakhir, beriman bahawa Allah bersih daripada sifat mengada-ngadakan sesuatu dengan sia-sia. Kita wajib beriman dengan qada dan qadar. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Ketentuan Allah, qadar Allah, kuasa Allah yang memberikan kepada kita, dan qada, apa yang Allah Ta'ala akan laksanakan kepada kita. Kita wajib beriman. Kita kena pegang dengan dasar qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak payah nak bahas lah, sebab nak membahas ini bukan bidang kita. Dia banyak sangat bicara-bicara perbahasan ini, sebab kalau kita membahaskan suatu perkara yang kita sendiri pun tak faham, susah, akhirnya kita akan jadi sesat. Syaitan pun ambil kesempatan ketika itu, dalam keadaan kita ni kelabu, tak apa nak clear sesuatu masalah, dia selewengkan kita. Akhirnya kita pun jadi sesat. Buat apa percaya pada Allah, buat apa beriman pada Allah, Allah pun tak nampak dan sebagainya. Dia bagi macam ni, kita pun tak tahu. Akhirnya tak mau mengaku diri itu Tuhan, diri dia sudah jadi Tuhan. Sampai ke tahap itulah tu yang boleh manusia apa nama jadikan dirinya sebagai Tuhan, boleh jadi dirinya sebagai Rasul, sebagai Nabi dan sebagainya, kerana dia cuba membahaskan, sedangkan dirinya pun tidak berilmu. Kita tidak berilmu, tak patut kita bahaskan. Jadi cukuplah bagi diri kita ini sebagai orang Islam, sebagai mukmin, kita tahu, ambil pengertian. Apa yang kita nak kena tahu? Pertama, kita mengetahui pengertian qadar dan darjatnya. Ketentuan Allah Ta'ala ini kita dah tahu, kita dah belajar dah darjat qadar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita, kita faham. Yang kedua, bila kita dah tahu qada dan qadar ini wajib beriman, kita pun beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena beriman, kita kena percaya bahawa qada dan qadar Allah Ta'ala ini ada. Yang ketiga, beriman bahawa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah akan buat qada dan qadarnya, qadar dan qadanya kepada kita, menandakan bahawasanya Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Allah tahu apa yang berlaku kepada kita. Yang keempat, beriman bahawa Allah menciptakan segala sesuatu. Kita yakin bahawa yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada Allah tahu, Allah adalah mencipta. Allah lah yang mencipta. Maknanya sesuatu yang berlaku itu dicipta oleh Allah. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan ini mesti ada sebab dan alasan-alasannya. Mesti ada sebab dan alasan-alasannya. Contohnya macam contoh, kalau saya bagi contoh kes yang terbaru ni, yang banyakkan semua masyarakat tahu. Seorang budak lelaki yang ditinggalkan mak dia dalam rumah 3 bulan kan. 3 bulan ditinggalkan dalam rumah. Bila dah masuk hospital, dia pun tengok, cek dalam usus dia, makanan terakhir 3 bulan lepas. Makanan yang terakhir masuk 3 bulan lepas. Saya biasa tengok orang yang macam tu kuih kering, saya biasa tengok. Tapi bukan pasal tak makan, kerana sakit. Ini bila saya tengok video yang orang hantar itu, mana memang kesian lah, tolak-tolak pintu dengan rumah berselera. Hanya orang kata kulit dah aja membalut tulang, isi tak ada. Mak dia lari lah, tak mau jaga pasal dia OKU. Mak dia gaji 2,000 lebih, pakai segak tudung Farida lah apalah. Anak dia tinggal dalam rumah flat. Apabila immigration buat off, ketuk-ketuk rumah tu tak buka, lepas pun pecah pintu masuk satu bilik, tengok jumpa budak, lepas ingat kok mayat. Tengok budak tu duduk macam tu. Berjalan kesok. Pulang petik tak nampak lah, nampak seketui sebatang je. Kalau lah kita ikutkan 3 bulan tu mati lah. Mati. Tapi bila Allah Ta'ala nak buat sesuatu, Allah Ta'ala ni Tuhan yang melakukan, mencipta segala peristiwa. Dan Allah Ta'ala ini boleh qada dan qadarkan. Allah Ta'ala boleh tentu dan Allah Ta'ala boleh lunaskan ketentuan dia.
Kalau biasanya mati, kita ni mati bukan masa tak makan, lebih makan tak. Oh, obesity lah, gula tinggi lah, kolesterol tinggi lah, macam-macam lah, terlebih makan. Dia tak makan, tak mati. Ada orang tak makan pun mati. Tak makan pun mati. Itu yang kata qadar Allah Ta'ala. Kita nak fikir qadar Allah Ta'ala ni. Biasanya kalau tak makan seminggu, piapa. Paling lama pun manusia pun boleh bertahan kalau tak minum air seminggu, 2 minggu. Kalau tak makan tak apa lagi. Paling ujung manusia tak payah makan minum. Last kali manusia tak minum je, tak makan tak apa. Jangan tak minum je. Boleh tahan sampai 2 minggu dikatakan. Mana ayat dalam badan kita ni boleh masuk ni. Budak ni Firdaus ni sampai dia makan najis dia. Makan najis dia, makan ayak dia kerana dia dahaga. Yang dia mesti cakap mak umi makan tu je. Bila dah keluar dalam paper, orang mai buat sebuah, barulah penjaga yang pernah jaga dia dulu ni tahu rupa-rupanya Firdaus ni lah yang dia jaga dulu. Mai jumpa di hospital. Kalau ikut kadar biasa, kalau kita kata ikut kebiasaannya, mana budak ni mati. Tapi mengapa Allah Ta'ala kekalkan dia hidup? Allah bagi dia bernafas, Allah bagi dia bernyawa, Allah bagi dia masih lagi boleh duduk cakung. Cuma tak boleh jalan sebab kaki dia OKU. Dia biasa duduk atas kerusi roda. Gambar dia masa dia sihat, muka bulat, duduk atas kerusi roda. Tapi bila dia sakit macam tu, maknanya Allah boleh buat sesuatu itu. Dan bila Allah Ta'ala buat, mesti ada sebab dan alasan. Kita tak payah cari sebab dan alasan, kerana kita bukan cipta benda tu. Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, ketentuan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab Allah nak kita ni, hamba ini berusaha, tak mau duduk saja. Bila kita berusaha, berikhtiar, mencari sesuatu jalan keluar dan sebagainya, mungkin masalah, mungkin urusan, mungkin kerja dan sebagainya, itu dikira ibadah. Kerana kita memikir keagungan Allah. Ya Allah, bila kita berusaha, sambil berusaha kita berdoa, ya Allah permudahkanlah urusan aku. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysiru kullu asirin alayka yasir. Kita doa, ya Allah permudahkanlah segala apa-apa yang aku nak buat ni, janganlah kita susahkan, kerana yang boleh memudahkan hanya Engkau sahaja. Tuhan yang boleh memudah dan menyusahkan kalau Allah nak. Kita sambil kita berusaha, sambil kita berdoa, maknanya Allah bagi kepada kita. Kalau Allah tak bagi masalah, kita tak dapat ibadat, tak dapat pahala, tak dapat isramah, tak dapat pahala tambahan. Sunat-sunat kita tak dapat. Kita takkan bayar sunat hajat. Kita takkan mengaji. Kita tidak akan berbicara. Kita tidak akan bermesyuarat. Kita tidak akan bincang. Tidak tanya pandangan ulama-ulama dan sebagainya. Pasal kita tak ada masalah. Jadi rupa-rupanya bila Allah Ta'ala letakkan masalah kepada kita, ataupun mungkin kita perlu menanggung masalah orang, mana itu adalah salah satu daripada cabang dan cawang-cawang ibadat. Bila kita duduk dalam itu, bagaimana kita nak selesaikan satu permasalahan, nak solve problem tu macam mana. Jadi kita menyelesaikan satu permasalahan mengikut syarak, dengan usaha atas jalan yang Allah Ta'ala restu, yang Allah Ta'ala redha, bukan atas jalan-jalan maksiat. Sambil berusaha atas jalan-jalan yang menjadi ibadat, kita berdoa kepada Allah, minta supaya Allah permudah, minta supaya Allah Ta'ala bantu. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah Engkau berilah kesabaran yang kuat kepada kami ketika kami sedang berusaha ini. Bermacam-macam doa. Jadi akhirnya untuk kita selesaikan satu masalah yang mungkin duduk 20 batu tu, kita di sini duk berusaha dah dapat pahala. Kalau kita tak ada masalah yang 20 batu tu, kita pun hanya dengan pahala sembahyang itu saja. Dengan pahala sembahyang 5 waktu, dengan pahala puasa setahun sekali, dengan pahala zakat, dengan pahala haji, dengan pahala umrah. Pahala lain? Pahala lain tak ada. Nah, duduk sebelah rumah, jiran rumah, mungkin lah apa nama kucing dia buah kat suka kerajang sana, kucing dia gatal sikit. Tiap-tiap kali je tu pecah, ya Allah bantu awak lah, dia ni belah kucing macam ni. Kucing dia makan di sana, main makan kat rumah kita. Demam rumah dia, main muntah kat rumah kita. Kita pun ya Allah Tuhan, kemudian ni aku saya ikut sebelah, aku buat masa perempuan tak pergi dia sepinggan tu.
Kalau kita memikirkan itu sebagai masalah, kita akan buat maksiat. Buat maksiat apa? Pegang kunci ni, bubur dalam bunyi, kita orang senang tadi kunci ni orang kata balik ni. Pergi hantar sekali balik, pergi hantar 2 kali balik, lepas tu bola bunyi, pun ikat batu, kita dah sungai. Tak boleh balik kan? Dosa lah. Kita tak fikir nak selesaikan masalah itu sebagai satu ibadah. Bila kita ingat tak apalah macam mana kunci ni tak apa lah. Allah Ta'ala bagi dia belah kunci ni pun dia hidup sihat tak salah. Kelompok sana kelompok sini menikah ni. Ujianlah kepada aku, kesabaranlah kepada aku. Apabila kita bersabar dengan kerana makhluk Allah, mungkin ketika itu kita sedang mendapat pahala daripada Allah. Kalau kita doa tak sesuai, tak basuh tu, kita buat turun tak ke bawah. Takkan dia nak terjang jatuh dah benda duduk bawah kan. Maknanya atas usaha dan ikhtiar kita. Kita berusaha dan kita berikhtiar bagaimana kita nak selesaikan masalah. Kalau cara kita selesai masalah, bawa pisau potong bawang tu, pegang kucing dia, hang sayang tak kucing hang ni? Hang nak tengok kucing hang kat hari ni ke nak tengok lagi? Sambil dia pegang pisau ni kan. Kucing tu ni, hang sayang tak kucing? Kalau hang sayang, ambil yang kurung. Tidak ni hang pindah. Kalau hang tak sayang, hari ni je punya kerat. Habis cara tu je. Selesai masalah kan. Tapi bergaduh, berkeling, bermasam muka. Kawan tu pindah pergi mana hala, benci meluat kat kita kan. Dia pun frust lah, dapat jirai kat tu seronok. Rupanya dapat jirai, Allah tahu. Sabar-sabarlah. Kita tak tahu ke dalam rumah dia pinggan mangkuk cawan dia kunci 24 tahun pernah pecah, kita tak nak tahu kan. Kita dah kata aku tak nak beli. Akhirnya bermasam muka. Bila masam muka, kawan pindah di sana, kita duduk di sini. Berapa hari dah? Kalau Nabi kata orang yang tidak diterima doa dan taubatnya kalau dalam nisfu Syaban, orang yang bermasam muka tak bertegur siapa, kita nak tegur orang tak mau tegur kita, orang tegur kita tak mau kisah, kita nak tegur orang tak mau kisah, masing-masing tak berkisah. Berapa tahun? Kalau tak berjumpa dah, kita duk rasa ibadat kita ni bagus dah. Kerana dia pindah pergi sampai 40 tahun, kita pun duduk sini, dia pun duduk sana. Orang sebut cerita, dia pun teringat, kita pun teringat. Aku pun pernah ada jiran macam tu, kawan aku pun ada, aku pun pernah ada jiran macam tu, aku pindah ni macam tu. Lepas tu kita 40 tahun dia ingat kan. Naya kita ni sembahyang ibadat dengan tarawih, dengan puasa, dengan itu, dengan kenduri, dengan apa dan sebagainya. Rupa-rupanya kosong. Bukan ibadat kita ni kosong. Hanya ada serentak-serentak aja. Tak penuh macam ni pun. Dia ingat bolehlah bawa pergi akhirat doa penuh, ibadat penuh kan. Rupanya bawa lah, duk himpun mai. Ambil bubur, rupanya jatuh ke tepi tak masuk pun. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku hidup balik, nak ibadat dalam dunia ni elok betul-betul. Tak boleh dah. Sebab kita tidak sabar, sebab kita tidak faham, sebab kita tidak ada pengertian, kita tidak memahami qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, beriman bahawa apa yang Allah tidak kehendaki ia tidak akan berlaku. Kita kena yakin, kita kena percaya sesuatu yang Allah Ta'ala tak izin berlaku, dia tidak akan berlaku. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama. Tidak akan berlaku suatu mudarat ataupun tidak akan berlaku suatu kebaikan kalau Allah tidak izin untuk jadi, tidak akan jadi benda itu. Dia tidak akan jadi. Yang keenam, beriman bahawa Allah Maha Adil, tidak menzalimi seseorang pun. Allah adil, dia tidak pernah zalim, tidak pernah naya mana-mana hamba, mana-mana makhluk. Seorang daripada kita, Allah tidak pernah zalimkan kita diri kita. Yang buat zalim siapa? Kita buat naya, kita buat zalimkan diri kita sendiri. Yang ketujuh, dan beriman bahawa Allah bersih daripada sifat mengadakan sesuatu dengan sia-sia. Kita kena beriman, kita kena percaya bahawa Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala buat sesuatu, dia bukan buat saja-saja. Nak buat untuk test tak ada. Macam kita buat kuih raya, test dulu lah mangkuk. tak puasa lagi kuih raya keluar dah tu. Kacau ustaz ni. Buat test dulu.
Ni baju ni uli-uli ni bawah ni buat bukan besar nak apa, tepung satu lah. Macam besar plastisin supermarket besar daripada tepung dia tu. Bawah ni test. Test tekak bakar. Tak jadi lah. Tidak ni buat-buat jadi. Buat-buat hal banyak pula. Beli 2 kilo tu tak jadi. Allahu Akbar. Dah. Allah dia tak pernah buat kerja macam kita ni. Tak test dia ni lupa tak ada lah. Allah kalau dia buat jadi mana? Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah nak buat satu dia kata kun jadi. Sebab itu apa yang Allah Taala ciptakan ini dia tidak pernah buat untuk ujian. Allah bukan nak uji kita. Allah bukan buat untuk testing dia, testimoni dia, tidak. Tapi Allah buat ni memang terus untuk kita. Allah bagi sakit bukan saja-saja Allah nak tengok rasa-rasanya dia ni tahan ke tak tu. Buat dia rupanya tak tahan, ambil balik lah, bagi patient lain pula. Bagi patient lain pula. Dah ada pasal dia, ada sebabnya. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afa hasibatum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu merasakan bahawa apa yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala wujudkan pada diri kita, benda-benda yang kita guna, yang kita pakai, yang kita buat, yang kita pegang dan sebagainya, itu Allah buat untuk sia-sia? Tak ada semua tak sia-sia. Mungkin kita je tak mengaji, kita tak faham pasal apa ada benda-benda tu. Pasal apa di muka kita ada kening, kita pun tak biasa tengok. Apa fungsi kening pun? Pasal apa ada bulu mata? Tak tahu siapa ada bulu mata. Siapa orang lelaki dan misal jenguk, perempuan tak ada pula. Pula dah. Kita tak tahu manfaat dia kenapa. Kita tak tahu manfaatnya kenapa. Siapa Allah bagi kerak kuku hidup balik, kerak jari tak hidup pula dah. Wahai kuku ni duduk di jari kan. Kalau kuku kerak naik balik, hari ni kerak 2 hari naik panjang balik. Kalau kerak jari esok naik balik. Kerak ni. Sila. Kerak kuku kaki pun hari ni esok kerak naik balik. Kerak dengan kaki-kaki. Kita pun tak nak fikir. Wahai dia duduk sebadan, duduk setempat je kan. Kerak naik. Kerak jari tak naik. Pula dah. Macam mana yang Allah Ta'ala buat ni? Kita nak fikir pasal apa? Sebab kita ilmu kita kurang. Makna bila kita fikir tentang kejadian Allah, kita tak dapat keputusan, mana itu menandakan bahawa ilmu kita kurang. Kita tak cukup ilmu. Nak banding dengan ilmu Allah, kita nak buat perbandingan, nak compete dengan Allah Ta'ala punya ilmu. Sebab itu Allah kata, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak beri ilmu melainkan hanya sedikit sahaja ilmu. Ilmu kita ini ibarat setitis baru setitis air daripada lautan yang banyak dalam dunia ni. Kalau setitik air dalam ni pun dah tak sangka dah. Ilmu dia banyak ni angkat celup setitik je. Nak banding dengan ini ilmu Allah lautan. Law kana al-bahru bidadan la kalimatihi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbih walau ji'na bimithlihi madada. Allah kata dalam Quran, dalam surah Kahfi, kalaulah semua batang-batang pokok kayu ni kerak, kita buat pen. Kerak pokok tu, habis pokok bunga kertas kerak, pokok kaktus kerak, pokok apa semua kerak habis. Buat apa? Buat pen. Celup dalam ayat laut, main tulis ilmu Allah. Kering ayat laut tu, pekat pergi tulis. Orang tu tulis, orang ni tulis, pekat duduk dalam paru, tulis. Kering, pekat duduk hisap tulis kan. Macam orang dulu tulis dakwat celup pula. Allah kata, kalau aku hidupkan balik ayat laut penuh 7 kali, apa tulis ilmu aku tak cukup, tak habis. Kering ayat laut 7 kali pun ilmu aku tak ada. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kita apabila kita ada masalah dan sebagainya, kalau kita cuba selesaikan dan tidak selesai, makna bukan gagalnya Allah untuk menyelesaikan kita yang gagal untuk menyelesaikan. Yang pertama. Yang keduanya, Allah mengajar kita bahawasanya yang boleh menyelesaikan itu hanya Allah, bukan kamu, bukan kita. Awak ubat tak lega pun, awak ubat tak lega pun, awak makan tak lega pun, awak makan tak lega pun. Maknanya ubat juga Tuhan kamu, aku ni Tuhan. Sebab itu kita beriman Allah, Dia tidak akan buat sesuatu yang sia-sia.
dan Allah tidak akan zalim hamba-Nya. Jadi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada dalam diri kita ini jangan kita bersabit menyalahkan Allah, melainkan kita kena ingat bahawasanya bila Allah Ta'ala meletakkan kita dalam keadaan yang bermasalah, maknanya ketika itulah peluang untuk kita mengaut keuntungan pahala-pahala ibadah sunat yang paling banyak. Pernah ada siapa-siapa hidup tak ada masalah tak selama hidup? Saya tak ada masalah apa. Balik makan tu ada. Makan pinggan dia orang tolong basuh dah. Ngantuk tidur. Dia kata orang tolong bawa. Tak larat Lena. Jaga orang tak sampai dah. Oh. Tak ada masalah. Ada. Tak ada. Semua ada masalah. Nah, semua okey. Tak ada masalah. Jadi dalam masalah ini tidak perlu lebih daripada perbahasan tersebut, kerana Allah mengetahui sekiranya kita berhajat kepada perbahasan itu, ia akan menerangkan kepada kita apa yang Allah tidak terangkan, maka tidaklah harus kita memberat-berat diri untuk mengetahui. Ada ilmu hikmah Allah Ta'ala yang kita boleh kaji dan kita boleh tahu. Ada ilmu dan hikmah Allah yang kita tidak boleh kaji dan kita tidak boleh tahu. Banyak. Contohnya kalau ilmu perbahasan mengenai perkara-perkara gaib, Nabi naik Isra Mi'raj, langit kamal, langit kedua, langit ketiga, awak Nabi tak boleh naik terus ke? Naik dan terus, berhenti step by step apa kan? Tak boleh naik terus. Kan Allah Nabi dia, awak malaikat tak tahu ke? Kan Allah Ta'ala suruh jemput malaikat Jibril, jemput Nabi Muhammad, pergi kan langit pertama, kena ketuk, bagi salam, perkenalkan diri pula. Ni siapa-siapa ada identiti, Jibril kena bawa ni, aku bawa ni, jemputan Allah Ta'ala. Awak malaikat ada jaga langit tu tak tahu kan? Kan masalah gitu kan? Dia duduk fikir. Tu yang kata kalau fikir tu boleh jadi kafir. Jadi kita hanya wajib percaya, kita imani. Bila dia naik sampai atas, Jibril kata, Muhammad, aku tak boleh naik dah sampai ni. Kalau aku naik, aku terbakar jadi debu. Kamu saja boleh naik. Wih, malaikat duduk atas tu pun tak boleh tahan. Muhammad tak boleh duduk situ, boleh pergi masuk. Wih, sakannya dia ni. Pasal apa malaikat yang duduk atas tu? Kan alam dia, takkan dia tak boleh masuk kot. Takkan Allah Ta'ala tak tahu, bagilah foundation macam fireman pakai baju kali api tu. Saya pergi ceramah di Balai Bomba Perda, kawan saya ketua Balai Bomba. Habis-habis ceramah malam itu, dia tahu, Ustaz, jom kita naik hantar bomba. Naik hantar bomba betul. Hantar bomba ada standby. Kawan sini ketua Balai Bomba Perda. Dia tahu, Ustaz, hari saya bawa Ustaz makan dulu, kita naik hantar bomba. Kita buat rescue. Habis kata, Ustaz, jom Ustaz naik hantar bomba. Dia pun suruh anak buah dia duduk standby. Turun daripada besi belah. Terus naik. Ustaz naik duduk siap-siap. Lagi Ustaz tak ada lagi. Saya pun naik. Lori kereta bomba sekiannya. Duduk komputer microchip penuh naik. Dia bunyi wiu. Kita tak tahu pun dia bunyi tu kan. Punya hebatnya kereta bomba. Bomba siap drip lagi. Semua lampu merah belah habis kot perda tu. Wah, syok-syok ya. Dia kata, Ustaz macam mana Ustaz? Sana. Best. Nanti saya register Ustaz jadi bomba community. Bagus. Nanti pada buka bomba Pulau Pinang, nak buka pejabat di Batu Kawan. Dia punya headquarters dia. Kalau boleh pakai suatu baju yang kalis api, ataupun malaikat Allah Ta'ala bagi siap-siap dah, tak masuk, tak apa boleh masuk, tak terbakar lah. Tapi siapa Allah tak bagi, kita perlu kaji pula. Saya Allah tak bagi. Tengok ada makan nasi cara jatuh cinta. Kok ni kot, pasal ni kot. Lama-lama semua ni burung tak apa Allah ada ke tak ada, tak tahu dah. Dia main malaikat ni tak apa burung ke amat ni, kita pun percaya pasal tak apa dia pun tak ada ni. Kita duk ambil mengaji buang masa sia-sia. Aku duk ambil masa pergi mengaji paksi lah, pergi masjid lah, pergi sana lah, pergi sini.
Baik aku pergi window shopping lah, tengok TV Ustaz lagi bagus ke apa, cerita Mexico ke apa kan, syok sikit kan. Itu duk nampak. Ada apa kita? Syaitan dia masuk kita. Dia masuk jauh-jauh dah. Dakyat. Jadi sebab itu ada benda yang Allah Ta'ala bahaskan, dan kita mengkaji, kita mencari ada dalam hadis-hadis Nabi dan ulama-ulama yang amat-amat bijaksana. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada mereka ini, keupayaan untuk mengkaji, buat research pasal-pasal benda-benda hikmah Allah Ta'ala buat dalam dunia ini, daripada ada. Kalau kita mengaji, kita dapat. Kita tak mengaji, tak dapat. Mungkin kita duk mengaji dah, mengaji ustaz, tak dapat. Pasal apa tak dapat? Pasal tak sampai lagi. Orang lain pasal tahu, pasal mereka dah sampai dah. Kita tak sampai lagi. Kita sampai kolej, kita dapat alim. Bukan ada orang lain tak tahu yang kita